أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini dapat kita bersama lagi di dalam sesi tazkirah ataupun sesi kuliah yang kita buatnya secara live FB. Yang mananya Allah Ta'ala masih lagi memberi kesempatan kepada kita. Allah Ta'ala masih lagi memberi kekuatan, kesihatan pada kita untuk sama-sama dapat kita duduk. Kita duduk di rumah bersama keluarga, bersamanya anak-beranak kita dengan keadaan yang senang hati, insya-Allah. Walaupun dari segi kepayahannya kita nak tubik keluar, walaupun pergerakan kita terhad dengan sebab musim kawalan ni, dan kita bersabarlah. Bersabarnya kita daripada apa yang berlaku sekarang ni, yang mudah-mudahan akan ada hikmat dan adanya hikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada hak Tuhan nak beri kebaikan kepada kita. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada saing-saing kita, kawan-kawan kita, dan kawan FB kita yang memberi sokongan moral. Sokongan moral untuk dapatnya ataupun saya meneruskan sesi kuliah ataupun tazkirah ni. Allah Ta'ala menyebut fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir, maka hendaklah kamu mengingati, beri peringatan. Zakara ni masanya sebut. Maksudnya tazkirah ni sebut sama. Selalu sebut. Sebut ke apa? Sebut start daripada mananya Nabi Adam sebut kepada kaum dia. Nabi Nuh sebut kepada kaum dia. Dan Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala utuh dan Rasul yang Allah Ta'ala utuh tu menyebut. Wayak sama. Bukannya Nabi SAW, bukannya Nabi diutuhkan sebut benda baru. Sebut Nabi-Nabi dulu sebut dah. Begitu juga dengan para sahabat sebut apa yang Nabi sebut. Begitu juga dengan ulama-ulama kita sebut apa yang disebutnya oleh Rasulullah, apa yang disebutkan oleh para sahabat. Cuma perangai manusia ni dia mudah lupa. Bukan cakap Melayu yang mudah lupa ni. An-nas ai makna nasia. Nasia tu lupa, ambil perkataan nasi itulah menjadikan nas. Insan, manusia ni mudah lupa. Lagu mananya asal kejadian, asalnya Allah Ta'ala cipta manusia dulu, Islam belaka. Tubik daripada perut Siti Hawanya. Tubik daripada Siti Hawa dan Nabi Adam. Tapi dia berlakunya siapa di masa Nabi Idris. Ada dah masa tu. Baru manusia tak ramai lagi. Berapa orang yang manusianya. Berlaku dah kufurnya kepada Allah Ta'ala. Siapa kepada Nabi Nuh.
Ada dah siapa anak bini Nabi Nuh pun kufur kepada Allah Ta'ala. Mari pada masa kita manusia akhir zaman ni, dah berapa puluh bilion dah kita ni, ramainya manusia kufurnya kepada Allah. Tapi disebutkan fazakir, hendaklah kamu menyebut, peringatlah. Buat peringatan lah. Tak kita bawa motor berung, bawa kereta. Kita tahu dah jalan tu 15 kali sehari kita lalu. Tapi dia tengok, saya buat tulis, awas kawasan kemalangan. Tengok semua, hanya press motor situ. Kabar-kabar terlerok dalam pagi. Berapa? Saya tak ingat, kata. Ya, kamu tak ingat ada pagi, ada selekuh sini. Ada ngona sini. Kabar selerok situ. Tu peringatan semua. Tu peringatan atas dunia. Peringatan akhirat kita nak cara ni. Fa'azakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan ni. Peringatan ni mari mana? Peringatan daripada Al-Quran dan hadis. Tuhan kata ambillah peringatan weh. Az-zikra. Al-Quran tu salah satu nama dia zikra. Meringat tidak. Kita baca Quran, ambil makna, ambil maksud dengan apa ni ulama duk mengajar, ambil. Semuanya Allah Ta'ala nak beringat kita dah. Tanfa'ul mu'minin. Hak boleh faedah, hak boleh manfaatnya orang mukmin ya. Orang mukmin ya boleh dengan Quran, dia boleh manfaat. Orang tak beriman bacalah 15 kali sehari tak di telinga pun tak beriman. Sebab itulah dah alhamdulillah. Dah yang sekurang-kurangnya kita ni ada dalam sesi tazkirah. Sebab tu wajib bagi orang lelaki, wajib bagi orang lelaki. Dia yang mustautin, yang tidak ada uzur, yang bermukim, wajib dia kena dengar tazkirah. Mana pula Ustaz? Dengar tazkirah masa mana? Hari Jumaat. Wajib kita dengar tazkirah tu, khutbah tu. Tu imam baca khutbah tu, kita wajib dengar. Paling kurang pun dengar rukun je. Biasalah kita tu imam naik mimbar, agak mula tafakur. Setiap orang tu kadang-kadang ngeku, bukan tafakur, ngeku pada kerong. Bunyi untuk bila dah duduk siapa apa ni khutbah kedua tu bila pun ada bacalah selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dia pun kata Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Hak jenera pun bangun sallallahu wa sallam 'alaihi. Orang pakat tengok belaka. Apa jenera? Jenera hari Jumaat dia ingat kau orang mayat terawih. Berat juga. Nah, apa nak suruh kita dengar tazkirah tu? Allah Ta'ala wajib tu. Hati kita ni kalau tak dengar tazkirah seminggu sekali, tak dengarnya Al-Quran, tak dengarnya hadis seminggu sekali, dia akan jadi sakit. Kalau tak dengar sampai 3 kali, ni lah ni duk gagal. Jemaah tak dengar 3 kali sehari, 3 minggu kok jadi munafik. Betul. Kalau tak ada uzur, kalau tak ada musyakkah seperti kita lah ni, kan ada darurat. Maka kita gunalah sebanyak mungkin lagu mana masa yang baik untuk kita. Contohnya kita tazkirah melalui FB ni, boleh kita menghidupkan hati kita, takut-takut sakit lama tak dengar ke. Tu dia. Begitu juga kita sebagai orang mukmin, Nabi SAW menyebut kepada saing-saing kita, sahabat-sahabat kita boleh share. Kita share, pakat kongsi. Kita dengar, pakat dengar belakang anak-beranak kita duduk saja pun tengok TV juga. Tadi pun tengok TV dah. Malam pun tengok TV, gelak kare pun tengok TV. Sudah TV main FB. Kabar-kabar selok dengan begitu je. Pakat share, pakat tengok ramai-ramai anak-beranak lagu mana tak. Bukan kata nak suruh kita ni, nak suruh ayat kata mu, nak tak. Kita pakat nak kongsikan ilmu mudah-mudah. Akhirat kelak tu tanya, mung masa aku stop mung tak pergi masjid dulu. Masa Covid dulu, mung buat berapa? Duk telengok depan TV ya Allah. Jangan dak sekurang-kurangnya kita boleh jawab depan Allah Taala, ya Allah, aku ambil masa ni untuk mengingatimu ya Allah dengan mendengar ke dengar ke ceramah, dengar tazkirah untuk menghidupkan hati, mengingatkan kepadamu ya Allah.
Malam ni kita akan cara. Kita akan ambil lebih kurang semalam lah. Lebih kurang 2-30 minit. Kita akan caranya yang mana dia sebut Nabi SAW bersabda. Apabila dilakukan umat aku akan 15 perkara ni menjadikan berhak atas Allah Ta'ala ni menurunkan bala. Kita lah ni duk kecek bak gapo, bak nyakit. Bak apalah Tuhan turun bala kita negara Islam, bak apa Tuhan turun bala di atas dunia ni rata riti. Negara kafir tu biar kita kata biar dia kafir kena. Kita orang Islam kena juga ni bak apa? Bak apa datang ke Tuhan turun bala, malah kita sebut dah bala tu berapa tu. Jangan duk main kau dia pula bala. Bala kita sebut malah sebagaimana katanya imej unik tu. Bagi orang arif, bagi orang para wali ulama, sebagai nyuluh, sebagai lapu dia. Tuhan turun bala, cerah dia, hati dia cerah nampaknya Allah Ta'ala. Dak kembalinya mereka pada Allah Ta'ala. Dak begitu juga orang-orang tok lebah, orang-orang tok pakai, orang-orang dak kuat agama dia lupa Tuhan pun peringat balik. Dak bagi orang-orang yang mukmin sebagai senjata dia. Katakan imej ni. Dan begitu juga bagi orang-orang kafir ni memang Tuhan nak hapuslah dia tu, nak binasakan dia. Dak janganlah kita kata orang panggil Tuhan turun bala nak Tuhan kecil lah ke. Tak ada tempat-tempat tu. Yang mana dalam satu hadis Nabi SAW, kita nak habis kalau dah habis kata dah kak. Kita baca semula, dia 15 ni banyak kalah juga. Kita baca sebut huraian sikit-sikit. Hadis yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ni menatunya Nabi dan sepupu Nabi pula. Apa ustaz apa Sayyidina Ali orang sebut karamallah, orang tak sebutnya radhiyallahu. Ada sebut radhiyallahu tu para sahabat. Dak radhiyallahu ni apa Allah Taala meredakan. Dak waraduan. Mereka ni reda pula kepada Allah Taala. Lepas Sayyidina Ali tu sebut karamallah. Karamallah ni memuliakan wajahnya. Apa tu wajah saja, apa tak sebut tubuh. Wajah ni muka lah. Sebab sebut kata Sayyidina Ali ni dia jaganya mata dia. Dia jaganya dahi dia, jaganya kepala, tak pernah sujudnya kepada berhala. Itu salah satu. Sebab Sayyidina Ali ni masa dia umur 10 tahun dia hidup dengan Nabi. Umur masa 10 tahun dia pergilah Nabi SAW. Masa umur 9 tahun dia duduk dengan pak saudara dia Abi Talib. Abi Talib ni ayahnya kepada Sayyidina Ali. Jadi apabila lah Sayyidina Ali berkahwin dengan Siti Khadijah, maka Sayyidina Ali kata ginilah, biar Ali ni duduk dengan dia lah. Sebab lama dah Nabi duduk dengan ayah Abu Talib saat ni. Maka Nabi jagalah Sayyidina Ali. Sehingga kan apabila Sayyidina Ali besar tu, maka Rasulullah pun tahu, Ali, mu nak bini ke? Tanya, mu nak bini ke Ali? Bini, nak belakang bini ni. Ada. Kalau mu nak bini, mu ada gapo? Tak ada gapo satu ya Rasulullah. Aku sebabnya aku nak, kata nak Nabi sebut, aku nak wimung ni kepada anak aku Siti Fatimah ni. Mu duduk di rumah pun rasa ada hati kau warna. Aku nak wimung ni, nak jadi ajar di natu aku. Nak bui Fatimah ni menjadi bini mu. Mu ada gapo Ali? Tak ada ya Rasulullah. Tak ada. Tak ada gapo satu, tak ada. Baju besi. Baju besi ada baju besi. Baju besi ni baju orang buat perang lah. Pakai dulu perang dengan pedang, pakai baju besi tu untuk menahankan depan masuk pedang tu. Mungkin ambil baju besi tu. Tu belanja dia. Kita lah ni terang baju besi nak kata kak. Hak jangan hak tino tu pakai turun tak tangga lah. Berapa belanja nikah mu ayah weh? Tak ada dengan kasut kau sepasal je. Dengan motor kalau motor buat suku tu boleh berkira. Tak kalau main dengan baju besi, main dengan itu lari tak ikut tangga tak seko kau mamak tu. Tapi dak. Tu Nabi SAW mengawinkan anaknya dengan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Jadi hadis ni yang disebutnya oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang diriwayatnya hadisnya daripada Rawahul At-Tirmizi.
Sebut dalam ada Abu Isa Al-Tirmizi rahimahullah. Lagu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebut qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iza fa'alat ummati khamsata asyara khasrah biha halla biha al-bala. Nabi SAW bersabda, arti dia kata apabila dilakukan oleh umat aku. Siapa umat dia ni? Kita ni lah. Jangan duduk royak orang lain. Kita ni umat aku ni orang Islam, orang kafir tu bukan umat Nabi. Sebab dia tak beriman. Ni kita orang beriman ni dinamakan umat Nabi. Dan Nabi kata lagu mana? Apabila umat aku ni buatnya 15 perkara. Ingat, 15 perkara ni salah satunya daripada alamat kiamat. Alamat kiamat kecil. Ada alamat kiamat kecil. Halat, maka halal berhak bagi Tuhannya, bagi Allah Ta'ala ni turun atas mereka akan bala. Supaya kata kita buat ni gak Tuhan turun bala dah kita. Legong bala selalu dah. Orang dak yang mana orang buat benda ni 15 perkara ni akan Tuhan akan turun bala selalu dah. Gapo tu? Qila, maka berkata para sahabat, wa ma hiya ya Rasulullah. Berapa nama ya Rasulullah 15 perkara ni kalau kita buat Tuhan turun bala ni. Ingat Tuhan turun bala lalu ni gapo ni? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun sebut, iza kana mughnaman dualan wa amanatul mughnaman wa zakanatul mughraman wa ata'ur rajulu zawjatahu wa aku ummuhu wa sadaq wa birru sadiqihi wa ata'u abahu wartafa'at aswatu fil masajid wa kana za'imul qawli azralihim wa akramur rajal mukhafatu syarruhu wa syurbat kham wa labisatul harir wa takhazul qayyan wal mu'azaf la'anul akhar hadhihi al ummah awwalaha fartakibu inda zalika rihal hamra au khasfan rawahul at-Tirmizi au kamakan. Gapo tu? Tu bahasa Arab. Ada syekh-syekh kita dalam ni saya amur bang ramai tu. Ada ramai tu kadang dengan ustaz-ustaz amur belaka tu kalau tak betul royak lah. Gapo Nabi yang pertama Nabi kata apabila 15 perkara yang salah satunya dibuatkan oleh umat aku. Ingat ni salah satu ni adalah alamat kiamat kecil. Kiamat ni dia akan berlaku. Yang pertamanya gapo bila berlaku kiamat? Kiamat ni berlaku wa iza nufikha fis sur fala ansasa bainahum yauma idzin wa hum la yatasaalun. Bila berlaku kiamat? Ni kiamat besar. Kiamat besar ni berlakunya apabila ditiup sangkakala. Jadi sebelumnya adanya kiamat besar ni, hancurnya buminya. Kullu man 'alaiha fan, Allah Taala sebut. Kullu man 'alaiha fan, dan setiap orang yang ada duduk di atas bumi, di atas alam ini. Alam ni dia lain daripada Allah, ai masih wallah, ataupun dia panggil makhluk, ataupun dia panggil hadis. Tu alam laka. Sebab tu kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujinya bagi Tuhan sekalian alam. Maknanya lain daripada Allah Ta'ala. Itu dia panggil alam. Arah pun. Melekat pun. Semua benda lain daripada Allah, dia panggil alam. Maka lagu mana? Habda satu hari tu, kullu man 'alaiha fan. Maka orang yang duduk di atas alam ni akan jadi binasa habis. Punah belaka. Hancur belaka. Melekat pun. Syurga habis hancur. Tak ada. Wa yabqa yang tinggalnya siapa? Wajahu rabbaka dzil jalali wal ikram. Adanya Allah Taala yang mempunyai zul jalal, yang mempunyai yang maha hebat, yang maha tingginya dan yang maha mulianya. Tak ada oleh hancur belaka. Bila tu kiamat besar. Jadi sebelum nak berlakunya kiamat besar ni dia ada dulu, dia
Sebelum berlaku kiamat ni dia ada alamat. Yang mana salah satunya alamat kecil. Nabi sebut berlakunya dulu alamat-alamat kecil. Kemudian akan berlaku pula alamat-alamat besar. Itu kita akan cara semula lah. Cuma nak royak malam ni salah satu banyak alamat kecil ni. Cuma yang disebut dalam hadis ni nya 15 perkara. 15 perkara ni nak tengok masa kita ni berlaku ke tak lagi. Kata kalau tak berlaku lagi, lambat lagi apa kali. Kalau kata berlaku lah ustaz weh. Tak lama tu nak jadi alamat besar. Tengok. Mula-mula sekali Nabi kata wa kana mughraman dualan. Yang pertamanya adalah apabila harta tengah. Harta tengah ni, harta negara, harta orang ramai yang beredarnya di antara golongan orang-orang tertentu saja. Ingat, beredarnya golongan tertentu saja. Duk main buat dia ya. Kalau berlaku lagu ni tu hak turun malah lalu. Lagu mana? Contohlah kita kata kalau perekat kapung lah Tok Ngulu. JKK gapo dulu, MPP KK lah gapo dak. Tu dia panggil ada demon ni yang menjagakan harta-harta tengah. Kalau perekat masjid tu imam AJK dia. Dak apa ni AJK kubur kok. Awak makan teh kubur, lepas tu duit boleh banyak mana? Dia tak ada istihar apa ke? Boleh banyak mana weh? Makan teh awak pakai kubur ni. Tak tahu kawan weh. Omong tahu? Tak tahu kok. Teh kedai motor dah lah. Dia akan jadi fitnah, dia akan jadi balo. Betul kok. Baru ni turun projek ke masjid berapa? 120,000. Alah, mana duit baru ni KJAW projek banyak ni banyak. Mana weh? Tak tahu. Dia tak ada istihar. Maka dia apabila lah kalau perekat negara sekalipun, kalau istilah lah ni dia panggil kroni. Kroni ni kena main buat dia. Anak dia, pak saudara dia, tok saudara dia, 15 pupu dia, jiran sepupu pak dia. Duk main buat tu. Kau kaya tu kau sesak ke barat nak makan pun tak ada. Duk gagal lah tu macam-macam lah. Musim-musim kita lah ni gagal cara musim kita. Duk gagal warna Tok Ngulu ni. Kapung Remo kami. Tu wallahualam kita tak tahulah. Tak cuma orang viral macam-macam. Tak cuma benda hak kita dengar tu jangan tak 100% dalam perut. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qaulan bijahalah. Tuhan sebut dah wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum apabila marinya orang-orang fasik. Akum fasikun. Siapa pula orang fasik ni? Orang fasik ni orang yang melawan Tuhan. Kajak mudah-mudah. Orang tak buatnya apa hak Tuhan perintah, dia buat gapo hak Tuhan larang. Kalau dari segi benar dosa besar tu dia buat. Tu orang fasik kalau dia tak bertaubat. Benar dari segi fardu dia tinggal dengan sengaja. Tu dia panggil orang fasik. Ni tak sebut ni orang-orang fasik ni dia tak boleh nak jadi syahid, dia tak boleh nak jadi saksi ni. Kalau kita pergi nikah, ada jenis orang fasik jadi syahid, saksinya anak kita jadi tak sah tu. Sebab tu saya kata in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, hendaklah kamunyo tabayun. Tahu dah tabayun tu iaitu kita cek dululah sumber ni mari mana kita gini lah. Baru jelas. Maknanya yang pertama Nabi kata kalulah harta negara ni, harta tengah ni main musim kau tangan pokok dia ya. Orang berhak tak boleh. Mana kawan dah ada siapa? Demo boleh. Kawan tak apalah. Sepupu sebelah bini sepupu nyetuk Ngulu. Pada kawan boleh. Demo. Kawan tak boleh weh. Kawan jauh dengan Tok Ngulu. Belakang bahu sama dengan Tok Ngulu. Tapi tak aja tegur nak kawan. Tu ya tak boleh demo. Tu lah sekapik pun tak boleh tu. Contohlah tu. Okay? Nak royaknya apabila benda ni berlaku, Allah Ta'ala akan turun bala. Turun bala dari kapung tu. Orang kecil lalu dah. Guana Tok Ngulu gini. Jadi bala tu. Jadi fitnah. Kalau perekat besar, kalau perekat KJM besar ni pula, dia akan jadi bala lagu tu. Tuhan akan turun bala tu. Bala ni kadang-kadang kita tak tahu Tuhan nak turun ke mana. Mungkin Tuhan turun cara viral lah ni. Payahlah weh nak pergi makan, payahlah nak duduk, payah.
Tu bala dia panggil tu. Malah kita sebut dah. Ya wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusa was samarat wa basyiris sabirin. Takutnya, laparnya, matinya, kurang hartanya, hasil masuknya hilang. Tu dia melala belaka tu. Maknanya kalau lah ada jodoh beramal, Nabi kata satu masa isyarat. Tak ada habis pula nampaknya. Nah, satu masa ni kalulah orang umat aku buat benda ni. Kau duk makan harta tengah ni, kau duk bagi kau harta kau kroni projek-projek duk beri kau anak beranak dia je, aku akan turun bala Tuhan kata. Lama mangat Tuhan akan turun selalu dah. Yang pertama. Dah. Kita pergi cepat tak apa kalau dah habis-habis tak ada surah. Wa amanatu mughraman. Yang kedua Nabi kata kalaulah amanah. Mughraman. Amanah ni dikirakan keuntungan. Kita kata amanah ni gini, kita kata contoh. Orang mari tinggal lah mutu mak kita kata amo Ustaz. Mak, amo nak tinggal mutu sebentar ni nak pergi mahanuk Kuala Lumpur boleh seminggu. Mutu buat suku baru ambil dalam kertas seminggu. Muka pun bayar separuh lagi. Rotek lagi ambil lagi dia jing. Molek kau tinggal. Pergi mana dia nak beranak di Kuala Lumpur. Itu sedang molek kawan tu tak ada naik bah lagi start perang lalu. Wak meraung, rendong, wining, burung, raung, kapung lalu. Gerang. Kata ke mana weh? Beli motor baru kah? Oh. Wak ho gitu. Tak ya orang tu peltok. Ya amanah tu dia panggil. Salah satu contoh tu hok paling bodoh nah tu maknanya kalau lah benda amanah kita buat keuntungan, kita guna. Orang tak mutu, kita pergi ambil. Orang kampung tu petok beruk amo nak pergi mana amo perak. Dia kata tak apa, tak beruk tu ambil beruk tu gak burung naiknya 15 pohon sehari. Lepek beruk. Tu dia klik mana aku kocak urek. Nampak telur pun tak say guano. Sekali pergi naik kau kawan tu dak. Nak kau 450 tahun pohon sehari. Tu amanah. Begitu juga kalau kata orang pilih kita sebagai tok wakil, kau sebagai tok ngulu, sebagai tok email, tok gapo, amanah tu. Dak, amanah ni Tuhan suruh tanggungjawab kita Tuhan suruh apa ni tanggungjawab yang kita pegang. Jadi apabila kita dah nampak dah aku ni kalau jadi tok wakil apa agak boleh. Gaji saja berapa dah tok wakil kena pula peruntuk ke tu peruntuk ke nak buat jalan masuk ke tok wakil saing. Nak buat getok masuk ke tok wakil lain. Dia nampak dah keuntungan dia akan dapat. Jadi menteri kau barak, esko barak juga. Nampak dah benda-benda yang dia akan dapat. Dia dah nampak untung barak ni aku ni. Maka dia ambil amanah tu buat satu keuntungan. Sebab itulah apabila begitu orang-orang berhak tak siapa benda. Dia kata kahwin undi saja gitu. Apa? Oh, tak ada apa satu kahwin. Yang kecil boleh. Mesti kecil. Ada gangguan internet sikit. Warna tak tahu lah tu. Dah maknanya kalaulah sebuah amanah yang Allah Taala beri kepada kita, kita pun nak, kita pun fikir dah untuk keuntungan diri kita, keluarga kita. Tak lama memang Allah Taala akan turun bala. Lagu mana bala? Kadang-kadang bala ni dia tak kena seorang. Kena belaka orang kampung tu kena. Orang sah negara kena susah belaka. Dah kan. Dan begitu juga kita lagi wa zakatu mughraman. Dan apabila zakat menjadikan satu seumpama hutang. Zakat ni seumpama kata dia ni satu denda. Zakat ni satu ibadat. Sebab tu apabila kita baca dalam Al-Quran, kita akan jumpa Allah Ta'ala sebut aqimus solata wa atuz zakah. Memang Allah Ta'ala akan bubuh apabila lah hendaklah kamu dirikan sembahyang wa iqamus solata wa atuz zakah. Dan hendaklah kamu berinya zakat. Zakat ni gapo? Zakat ni dia ada benda-benda yang kena keluar zakat. Tu kena tengok dari kitab fiqh. Qutan wa mudakharan. Dia ada haul, dia ada nisak dia. Ada tempoh dia, ada sukatel dia. Orang buat padi banyak mana. Orang ada mah, perak. Hak dia duk taruh. Mah yang jenis toko, bukan mah yang jenis perhiasan. Dia kena keluar. Dia perak lembu kubah banyak mana. Dia perak apa ni kambing 40 ekor, lembu 30 ekor. Kalau dia ada unta 7 ekor, dia kena keluar tu. Tu tengok dalam kitab fiqh lah. Jadi apabila dia kata benda ni supaya kata denda.
Sebab tu Allah Ta'ala sebut, aqimus solah, hendaklah kamu mendirikan solat, tu hubungi hamba dengan Allah. Kita ni dua benda. Yang pertama, hablullah wa hablum minallah wa hablum minan nas. Talinya hablum minallah, kita sakut dengan Tuhan. Yang kedua, hablum minan nas, sakutnya dengan manusia. Jadi orang manusia ni gapo? Kita duk semaya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zakat kita tak tobek. Berat tak beratnya nak royak orang cak keluar zakat ni. Kalau kita baca Isra Mi'raj, kita tahu dah baru ni lagu mana dah. Di akhirat ni orang tak keluar zakat nak royak Allah Taala tak keping. Pelik. Tak pelik panas, pelik daripada neraka, tak atas ni, tak atas belakang. Ni tak atas belakang ni hok panas dah, hok duk menyala ni. Tak mana ni daripada masya ni. Tok buat sejuk, panas balik, buat sejuk. Tu bukan duduk dalam seksa neraka lagi. Tu duduk daripada masya. Tapi dia tak keluar zakat tu. Apa masa dia ada duit kita tak ada duit ni, keluar zakat ke dia. Tak ada duit, tak boleh keluar zakat. Tak ada benda yang tak keluar zakat. Apa? Orang yang ada contohnya orang buat padi. Lah ni padi kadang-kadang kuih tak tahu boleh terima duit. Bukan kita tengok padi tadi pun tak nampak. Apa? Mari kereta apa ni ngetek ru, tabing pun kita ada, ambil resip pergi ketua. Berapa boleh? Boleh 15 teh. Berapa? Bolehlah 6,000. Kita kena kuat tu. Kita buat kerja ni dengan berapa contoh? Kita kena kira. 10% ke 5%. Dia adalah cara-cara tu kena tanya ulama, ustaz-ustaz, orang-orang yang berkaitan boleh lah. Tak. Ni tak boleh duit kat beres lalu. Ajak bini lalu. Dia nak beli. Nak gapo. Aku nak beli belakang ni. Berapa? 6,000 ada ni. Zakat pun tak keluar lagi tu. Berhaji nak keluar zakat ni. 15 sen dalam poket. Ada apa satu. Ramah mana lah ni? Orang tak cara zakat ni. Sebab tu apabila orang tak cara zakat, orang-orang Islam dia jadi lemah. Masa Sayyidina Umar Abdul Aziz. Masa Sayyidina Umar Abdul Aziz ni, dia 2 tahun ya. Tak. Masa Sayyidina Umar Abdul Aziz ni, dia salah seorangnya ulama kata Khulafaur Rasyidin yang kelima. Tak ada orang yang boleh terima zakat pada masa tu. Apa? Orang boleh bantu orang kaya belaka. Siapanya orang Islam, siapanya bantu buat. Tak ada susah. Learning, tak. Ramah hak susah. Itulah nak ayatnya apabila lah kita kata keluar zakat orang ada buat cara kata supaya satu hotel nah, satu denda nah buat keluar zakat ni, maka hak berat sekali Allah Taala akan menahannya air daripada langit. Panas lah ni lah. Kalau turun air pun air yang tidak ada faedah. Tidak berfaedah. Turun air hujan berat tapi tak ada faedah, jadi bala pula. Tu tu. Tidak. Kita pergi lagi. Zakat dah lah dah. Wa zakatu mughraman wa ata'ur rajulu zaujatahu. Ni ngamalek dah. Dan Nabi kata apabila lah seorang lelaki. Kalau kecek mudah-mudah tok lelaki. Atau mentaati akan bini dia. Kalau istilah dia panggil queen control. Apa queen control? Sebenarnya king control. Tapi dia akan jadi queen control. Tok lelaki kena kontrol kau bini. Dah. Tok lelaki nak tubik kena minta kau bini. Habis nak pergi minum teh ni. Tak sabar jaga anak. Contoh ya tu. Bini pakai ketak bini tu. Tak boleh tok lelaki nak besar tak boleh. Kata, demo tu pakai ketak neraka weh. Tak boleh. Takutnya bini. Tu istilah orang kampung panggil takut bini. Dia bukan takut bini. Kamu ni kata, kamu tak rajin wui muka bini. Kamu wui belakang je. Apa? Wui muka, racun muka tu tengah senduk. Belakang tu sikit. Jenis orang takut bini dia panggil. Ni Nabi kata ke sama ni. Ramai orang yang takut bini. Nak pergi masjid bini kata tak sakit beg, tak sakit lah beg, duduk rumah jelah. Masjid pergi buat dia juga. Orang ngajar bukan boleh gapo tengok duduk rumah ni. Yang takut ni dia kata. Taatnya bini dia. Dak kalau kita kata dia segi timbang rasa lah.
Sebab tu Nabi SAW sebut, mengkahwinlah dengan orang perempuan dengan empat perkara. Lima liha wali nasabiha wali jamaliha farfat bizatid din akamakon. Bagi orang jatuh, Nabi kata kalau nak menikah, mu pilihlah empat. Mu boleh pilih empat perkara ni. Tak, yang pertama pilihnya lima liha. Ada orang bini tu sebab nak ke harta. Tengok orang kaya. Tengok orang tina kaya. Aku nak buat bini dia ni. Nak apa dia tu? Tak ada duk comel mana ahli. Umur bertikah 20 tahun dengan dia. Kes kaya. Kes kereta spoknya, kes rumah besarnya, bini lah. Pas bini kan jadi hamba. Nyukit kata bini, mung ni mujuk aku ambil apa tidak jadi nguntik siapa. Pakai apa boleh. Mung ni pada dak. Menyebabkan tok lelaki jadi dayu. Dak wali maliha, wali jamaliha, begitu juga. Dak kahwinnya dengan kecantikan, tengok comel nak bini. Dianya tak comel, halah lalu. Bini comel. Bini pula kerja cikgu, kerja misi. Dia pula nak ketuh ya. Duk nyari ketuh ya, kerek-kerek bini jadi misi tu bik kat wang bau sedap. Dia klik ro bau tepuk. Alo. Tak sekupu je panggil tu. Hok berat benar tai mana dia ni dalam ketuh tu main gulung rokok apa? Rokok daun kerek buat amat nyamuk. Tai pergi melancung kan pergi jalan jumpa. Bini pakai comel dia bertanya pakai lipai pun pereh-pereh nak pakai hok mana. Dia duk nak ketuh ya. Bawa pula big apa ni rokok daun pula. Tidur pula di hotel pergi pucuk hotel ke duk gulung daun. Alah jatuh. Orang panggil jatuh jihad. Kerana apa? Kerana comel jatuh tapi comel tak ada. Wali nasabiha, bini Nabi kata dengan sebab nasab, turunnya dia comel, turunnya orang kaya, turunnya orang sahur bangsawan. Dia orang kampung ya, dia orang biasa je. Ndak bini habis jadi hamba, taat tok laki taat bini. Farfat bizati din, tapi ambillah orang ada agama, tak comel sikit, tak kaya sikit. Ndak turunnya tak apa ni tak apa, ambil hak ni dia boleh menyejukkan hati, menyejukkan mata. Maka menjadikan Nabi kata apabila seseorang lelaki tok lelaki duk taat bini kata kau tu dia buat kau tu lawan tu dia buat juga. Apa ke takut bini lari, takut bini ambak dia daripada rumah. Ni turun bala. Dah tu. Dan begitu juga Nabi kata wa'aqad ummahu. Dah. Berapa kita nak buat betaya ni? Begitu juga Nabi kata apabila seorang anak derakanya kepada ibu. Anak deraka ke ibu. Lagu mana deraka ke ibu ni? Tuhan sebut dalam Quran wala taqul lahuma uffin. Nabi kata hendaklah menjaganya kibanan au ihdahuma apa? Hendaklah kamu jaganya kedua ibu bapakmu tu apabila mereka ni dah tua. Ataupun salah seorang mereka tu tua menjaga dia. Dan wala taqullahuma uffin, jangan dia kata pun tak boleh. Mak pergi beli garam ni tu tak boleh tu. Seorang anak kata kepada mak kepada kedua ibu bapa dia dah jadi neraka dah. Sebab tu Nabi kata haqqan 'ala Allah. Ada hadis lain sebut dia kata haqqun 'ala Allah. Berhaklah di atas Allah Ta'ala alla yaj'alu, dia menjadikan la yadkhulul jannah. Berhak di atas Allah Ta'ala menjadikan dia orang jenis orang ni tak masuk syurga. Berat ni. Maksudnya orang ni tak masuk syurga kat neraka dah weh. Saya kata ni haknya orang ni tak bang syurga ni. Di akhirat ni apabila kita nya dua puak, sepuak pergi ke syurga, sepuaknya pergi ke neraka. Fariqun ila jannah wa fariqun ila sa'ir. Adanya puak masuk syurga, ada sepuak lagi masuk neraka. Jadi ada hak Nabi kata hakun 'ala Allah, berhak lawi atas Tuhan, tak letak orang ni di atas, tak letaknya tak masukkan dia dalam syurga. Siapa? Mudkhamarul kham. Orang yang tagih harok. Ni kita akan sebut lagi. Yang kedua,
akalal malul yatim bi ghairil haq. Orang makan harta anak yatim tak apa hak. Dia ada anak yatim ni bukan pok nama yatim, bukan kata Yusuf bin yatim dah. Anak yatim ni seorang anak yang kematian ayah. Mati mak dak, mati ayah yang sebelumnya akil balik. Dah umur 60 yatim kau dia lagi. Umur 60 hamba anak yatim kau we nak bantu we. Bukan anak yatim tu. Tu anak yatim nama dia. Dak. Dananya orang yatim, budak yatim ni umur sebelum akil balik mati pok. Makan harta dia, jaga harta makan. Tu kira. Menyebabkan Allah Ta'ala tak akan masuk syurga dia. Akalan riba. Orang yang makan riba, makan interest. Beli barang interest. Beli pinjam bank, beli kredit ke apa. Wak mudah-mudah lah. Weh, nak wak guana Ustaz weh. Lah ni kata wak lagu tu tak boleh pakai. Kau beli lagi lah. Tapi mengingat molek. Lah ni boleh lah pakai motor baru. Lah ni boleh lah pakai TV baru. Boleh lah mu pakai rumah besar. Tapi di akhirat ni berat mu. Berat riba ni. Di dalam Malik Isra Mi'raj tu Allah Ta'ala tunjuk dah lagu mana orang yang makan riba. Duk benar kelung dalam darah, dalam nanuhnya. Mari tepi ambil patu lepo-lepo atas dahi. Kena gelak tengah boleh pula. Nabi kata apa tu ya Jibril. Itulah ada kalian orang makmum duk makan riba. No, interest bunga dia panggil. Duk pinjam ceti. Tu. Dah di akhirat akan kena tu. Cuma Nabi kata yang sara lagi yang tidak akan masuk syurga nyawa. Maksudnya payah masuk syurga. Kalau dia orang mukmin dia akan masuk, tapi dia akan masuk lama dulu dalam neraka. Akul walidain. Orang yang menderhakanya kepada kedua bapa dia. Lah ni ramai mana masya-Allah. Ramai mana budak-budak kita anak. Tak tengok duk lawan mok, lawan pok, lagu mana apa besar pok beli motor, tak ada duit minta lebih minyak tahu pakong mok dia. Ada amon jumpa tapi alhamdulillah dia sepak mok dia. Mok dia mata tak nampak sepak, tengok rebah menyetok masuk hospital. Orang pun adik-beradik mok dia pun pergi waripo igaklah masuk dalam J 2 tahun. Ni cerita sengati ni. Dak amo pun tahu cerita ni. Duk dalam J 2 tahun kelung-kelung moknya duk dengan cucu dah mata tak nampak ni. Dok kena piping kau tu minta isel orang makan je anaknya jahat anaknya anak neraka ni minta duit kaki kuda. Kalau orang merah kuda polo dak apa ni dok merah kuda kaci. Kuda lagi ketung lagi habis tak dia. Bagi orang tak boleh kelipar. Tudung puyuk orang pun nyamik jejak jual. Ngusung orang mati. Ngusung orang mati hak kubur tu nyekerak jual boleh. Berat. Dak mak dia tengok masuk hospital pun tu dia 2 tahun tapi sakatnya apabila dia tubik tu dia insah lah. Insah pas mak dia masuk dalam hospital tak khabar apa tu. Dak ni cerita lain pula maksudnya mak dia sakit cimanih mata ke apa dia pun jagalah mak dia tak balik tak gapo duduk di hospital jaga mak dia alhamdulillah. Model kita tengok mak dia hari ni kita tengok esok ke mati mak dia dah jumpa gak lang kita tapi anak dia alhamdulillah dah bertaubat lah dia jaga mak dia. Tu ada juga tapi nak royak neraka lah. Ada pula ni ngelah cerita ni kisah juga kisahnya berlaku ni Alas Selangor ni ada sayang moyak. Malah budak-budak ni jenis pok tak ada dah duduk ngamuk. Anak pula anak jatuh seorang. Umur 17-18 tahun kat nak motor lah. Musim ni tak nak motornya. Belilah motor-motor topa, beli dak hak second hand je. Tu pun beli pula sore je. Bukannya beli apa ni sore je dengan saing beli wi kanuk. Anak tu apabila beli motor tegak we nyop saing tegak tak kena mok lah. Mok pula nya susah jual kuih je. Sehingga kan siapa satu hari dia dia duk kata huduh ke mak dia tak wi duitnya kata huduh lah nyo katok mak dia. Siapa mak dia ni sakit hati. Siapa satu malam ni pas ngorik tahu mayang ngorik gedaknya. Dia nak tubik dia kata nama tak usah royak dia kata awek adik tak usah tubik lah adik. Malam dah ni. Mak duk sore ni. Dak. Katakan Allah orang tua ni mung tahu gapo. Aku ni orang muda, banyak kerja luar tu. Dia ada reh mana tu.
Dia ada pakat nak waris dah malam tu, malam Jumaat tu, malam Minggu ni. Siapa muk dia kata mung kalau pergi bapa klik mapuh pergi lah. Tubik kau mulut muk ni. Tubik kau mulut mung kalau tubik pergi kau mapuh-mapuh pergi lah. Tak ada klik muk sakit hati ni. Muk sakit hati lah kanuk ni Allah jaga jak kecil lagi, lepas tu kau besar. Lawe pula Allah akbar. Anak dia pun balas tak motor punya pula lagu mana siapa di traffic light ni tak nampak lapu kali merah kerung letak litagi sedang molek mari lari kerung dengan motor-motor dengan tuai-tuai bawa pergi siapa lah pecah kepala ke apa orang pun bawa lagi ni cerita sengoti ni ada saya mau royak bukan mau tengok saya mau royak tengok pergi lah di hospital ni tahap berat lah koma lah. Tak pecah kepala. Jadi doktor ni apabila dia nak buat operate ke apa, dia kena minta permission, kena minta izin. Telefon lah tanya, "Mas, siapa ni waris dia?" Ada pun bawa tu dia kenal kat dia kata ada mak dia duduk dengan mak dia ni. Ada nombor mak dia pun pergi doktor pun telefon lah ke mak dia kata, "Makcik weh, anak makcik ni berat dah duduk hospital ni. Tak khabar apa ni kami ni nak buat darah keluar oleh kepala ni. Kalau tak ada ni memang innalillah ghaliknya." Mak dia kata biarlah kau nak mati kau matilah aku tak gigi pun. Aku tak sikit tengok anak aku tu. Aku bersedah aku royak dah sakit hati benar ke dia. Dah Tuhan doa lagu tu kau biar kau nak mati kau matilah dia tu. Tapi apabila dah katakan nak buat pun doktor pun minta izin gitu buat tu. 3 bulan koma 3 bulan. Dalam masa 3 bulan ni mak dia tak pergi tengok sekali rabuk. Tak ada pergi sekali rabuk lah. Mak dia pun sakit hati sungguh anak dia ni. Siapa satu masa ni, Nuh ni lama 3 bulan ni, kalau tak ada orang kita tengok ke apa, jadi Nuh duk caranya. Siapa satu hari nampak nazak. Nampak nazaknya sakit, nazak ni sakaratul maut lah. Nuh pun telefon, doktor pun telefon lah. "Makcik mari lah. Anak makcik ni kali nak tak ada dah ni. Kalau nak tak ada pun tak ada lah. Aku tak cara dah anak aku. Tak ada dah anak aku nama tu nya. Tak ada dah." Lepas tu doktor kata tak boleh buat gitu. Makcik mari tengok lah sekali. Dia ni tidak akan pergi. Tuhan tidak akan ambil dengan cara mudah. Kalau mak ni tak mari minta maaf. Mak tak mari maaf ke dia. Doktor pun raya. Siapa dia ambil? Dia ambil rumah tu. Gila ambil. Rena bawa mari tengok. Mak dia pun tengok gitu. Anak ni gerak. Duk gitu. Dia ni tengok lah mak ni lagu mana berat anak pun. Dok pergi pak anak dia ni teh mata pegang tangan. Dia pun kata, "Meh. Nak buat guna mak duk royak dah ni. Mung tak dengar juga." Jadi masa dia duk pegang tu anak dia Allah Taala beri masa lagi boleh celak mata. Masya-Allah celak mata. Celak mata tengok dia pun panggil mak. Celak mata tak lagi siapa dia panggil nama mak dah. Mak mek mama umi panggil. Mak dia pun pegang tangan. Mak ding ni mak duk tepi dah ni. Dia tengok Allah, mak maaflah komen apa meh. Mana tu hari masa lagi ke dia. Dia kata Allah beratnya Tuhan seksanya masa 3 bulan ni Allah Taala menyeksa dia masa koman. Mari dengan azabnya, dengan panahnya, dengan pukulan macam-macam yang Allah Taala tunjuk masa dia duduknya. Berjerit dia mak maaflah komen mak mak taubat dah tak si dah. Mak dia ni tak ada arah tak apalah. Dah mak maaflah, tak ada hal lah, biarlah lepas tu lepaslah. Kalau segar klik jadi orang molek. Apabila mak dia tu minta kata maaf lah maka mana lalu dah. Mana maksudnya dah tadi sakaratul maut. Tak ada pakai pejek, pakai ngajang ngucap mak dia pahajar kata asyhadu an la ilaha illallah. Anak dia boleh kata. Tak ada ngam begitu dah. Nak royaknya gapo, nak royaknya musik. Jamin-jamin kita lah ni ada ke? Anak ni deraka, masya-Allah, bukan ada doa memang beriuk banyaknya.
Tak kira dak ngaji tak ngaji pun memang berlakunya drakanya kepada ibu. Wa birru sadiqihi dan berbaiknya mereka dengan kawan-kawannya. Tak dah habis juga. Dak nisa dah kali. Ada nak tengok drama dah berapa gilah. Dak kita sambung pula Malaysia ke bila pula. Dak yang Nabi sebut lagi, dak mereka ni drakanya kepada ibu bapa, ibu. Tapi dengan katanya dengan saing-saing. Ni pula. Kalau dengan saing-saing ajak pergi lalu dah. Bah goi, pak oi kawan tak mari. Rukah gigung turut dengan saing tengok musim-musim lah ni kan. Oh, pok tak kat larang jangan tubik weh. Polis luar nak ikat tak cara nu boleh lagi nya boleh pok kat dalam lepok dalam rokah. Berambak dengan polis tak dengar kata. Mopok dia tak dengar dah. Dia dengar saing-saing dia. Takut kau dia kat polis tu. Agil kau mari polis pihak berambak tinggal motor-motor. Nyusah siapa? Menyusahkan mopok lah. Dia polis pula siapa? Telefon kau apa? Anak demo duk apa ni bala ni weh. Apa? Kes dak lawannya larangan PKP. Dak masa kawalan ni. Mana budak-budak tu. Bukannya mopok tak larang tapi tak cara mopok dia. Dia tak cara ke mopok dia royak tu. Dak dia tak tahu pun. Dia ikut saing-saing dia ya. Tengok dalam video dia viral tu kok tolak motor kiung ambil kotak lapung padah kelah menyebabkan dia menyusah habis orang lain. Kita ni musim-musim lah ni musim-musim corona virus lah ni jangan buat main lah maksudnya dak takut-takutnya jakit sebab kita tu ya, sebab kita orang lain jakit ada kok. Dak kita kadang-kadang kita kata Allah takut Tuhan lah, bukan takut kau virus. Nak ke masjid balasah tak boleh pergi tu. Bukan masuk takut Tuhan, takut kau virus. Kalau meroyak lagu tu jenda sebab Tuhan ni bukan tempat takut. Tuhan ni tempat kita saja, rahmat Tuhan ni. Kalau takut ni kalau kanyi baikkan boleh takut, jangan buat begitu. Tuhan ni tempat kita kasih, tempat kita berdoa, tempat kita minta. Bukan kita kata takut ke Tuhan. Bukan masuk takut supaya takut ke rimah. Takut berdoa dengan Tuhan. Patutlah ni tak boleh pergi nak pergi semayang balasah masjid tak boleh tu. Mu tak takut kau ke Tuhan? Takut ya aku takut Tuhan. Aku duduk di rumah ni. Ati Allah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada wa ulil amri minkum dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kamu yang taatnya kepada Allah dan Rasul. Lah ninya Allah KJN ni dia nak suruh kita ni segar belaka, nak suruh kita sihat nak beranak. Ada kes berlaku wallah alam lah kata. Kata baru ke mana wallah alam. Rasa kata baru ten ni ada. Dia kes semaya balasah. Bukan kata tak boleh gigi nak semaya boleh sangat. Kelik tu wallah alam ke balasah masjid orang ada tahu orang masuk tubik. Jadi kelik tu terdekat dia ada kena dengan keluarga-keluarga dia. Tu orang panggil nyusah lah. Dah apabila kena penyakit gani masya-Allah lah. Kalau kita tengok berat lah. Dah cara mati tu siapa waris-waris pun tak boleh nak pergi kelih. Kalau sakit, kalau anak kita umur 2 3 tahun duk serecok dalam wak kita nak pergi kelih pun tak boleh kesian belah we. Kita hak tua ni kalau tak ada orang pergi kelih pun menitis air mata. Bodoh lagu mana. Tu je kena ikutlah. Bukan masalah tak takut Tuhan, mu takut kau virus. Jenis kecek, jenis tak ada ilmu lagu tu lah. Jenis orang kecek tak ada ilmu. Dah, benarnya virus ni berlaku dah masa mana? Masa Sayyidina Umar lagi di awas. Masa tu apabila Sayyidina Umar menjadi khalifahnya Ar-Rasyidi dan melantiknya Sayyidina Ubaidah ibn Jarrah. Sayyidina Ubaidah ibn Jarrah ni adalah asyara mubasyirin ahli jannah. 10 orang yang Allah yang Nabi SAW jamin syurga. Dia jadi kemenanya di Syam. Dan apabila lah satu masa ni akan pergi perang yang dengan Rom. Dan Rom pasti gitu. Maka Sayyidina Umar ni keluarnya daripada Madinah, pergilah sampai satu Pak Awas. Maka apabila kata Sayyidina Umarnya khalifah ni, kalau kita kata raja lah, bukan raja tapi khalifah lah. Kita kata raja lah kalau musim lah ni enggak. Dak mari tu maka saya nak Ubaidah bin Jarrah pun turun lah. Masa tu berlaku wabak.
Ni virus lah kita kata wabak taun. Dulu taun. Jadi Nabi apabila sampai situ kata, wahai ya Amirul Mukminin, Sayyidina Umar kata ginilah, tak usah gilah. Tak usah meneruhkan perjalanan itu. Sebab sana tu berlakunya virus menyebar. Berlakunya taun wabak. Jadi kalau kita pergi sebab kata kita pergi serah diri dah tu. Ramai mana orang ribu-ribu dah mati jadi kita pergi tu kan. Jadi saya nak jarah kata, kita ni tak boleh nak lari daripada takdir. Ni sama sahabat ni. Sahabat dua-dua sahabat yang Nabi SAW-nya janji syurga. 10 orang yang Nabi janji syurga termasuknya Sayyidina Ubaidah bin Jarrah. Maka adalah sahabat kata, aku mendengar Nabi SAW menyebut, apabila berlakunya virus satu wabak di satu tempat, maka orang di situ jangan keluar dan orang di luar jangan masuk. Tu dia panggil dalam bab masalah kuarantin lah. Tu sebut dah. Tapi kata Zainab bin Jarrah kata, aku tak jumpa kata lari ke kodak-kodak tu. Wahai Umar, dia kata, adakah mu nak lari kepada kodak-kodak Allah? Katanya Sayyidina Ubaidah. Maka kata Sayyidina Umar, sesungguhnya aku lari daripada kodak-kodak Allah, aku menuju kepada kodak-kodak Allah. Aku tak saya masuk, aku akan kembali. Sebab inilah kodak-kodak aku. Mana? Ya Allah Ta'ala kodakan aku tentukan aku balik ke Madinah semula. Maka Sayyidina Umar balik. Maka Sayyidina Ubaidah bin Jarrah masuk. Maka menyebabkan ramai mana para sahabat yang masuk dalam negeri itu, semuanya termasuknya Sayyidina Ubaidah bin Jarrah, matinya dengan sebab wabak taun tadi. Tu berlaku dah lah. Banyak dah. Masjid-masjid satu pun tutup lah. Kau banyak kali dah. Banyak kali dah. Sampai kau Kaabah ni bukan lah ni. Ya tak boleh. Dulu ada dah. Dulu ada dah apa ni wabak. Perang tutup dah masjid masjid Mekah dulu, masjid Haram tu. Tapi jangan dak kita lah ni, kita duduk ya rumah, stay at home, duduk rumah ya. Apa kita nak menjaganya daripada merebak pada orang lain. Kita nak menjaganya takut-takut sebab kita habis anak beranak kita, habis jiran kita sebab kita. Jangan doa kata kita ni kuat agama, duduk rumah boleh semaya. Pergi sebah baca Quran baca juga insya-Allah Allah Taala akan bagi sebagaimana hak kita nya buat dulu. Lah ni kita tak boleh tubik kita ni sebab kita lah ni lah tak boleh nak kuliah masjid. Dak faham ni kuliah masjid balasah kampung-kampung ni. Jadi apabila tak boleh kita pun kata carilah cara lagu mana mudah-mudahan dak boleh sebagaimana kita masa biasa dulu. Masa tak kena kawan lah. Kita buatlah cara ni. Mudah-mudahan mendapat manfaat lah kita. Itulah kita ambil dulu lebih kurang 4-5 perkara. Dia ada 15 lah. Kita akan sambung semula lah. Doa-doa belakang sokongnya daripada para sahabat kita. Kawan-kawan FB kita memberinya sokongnya moral kepadamu supaya boleh kita pakat kongsi ilmu. Alhamdulillah. Kita pakat share lah. Sharekan tengok pada untuk benda kebaikan diri kita. Mudah-mudahan menjadikan medium, menjadikan jabatan kita yang mendapat keredaan Allah. Itulah sekadarnya untuk malam ni dah, untuk ke-9 dah. Jadi sudahlah. Dah ada yang baik tu daripada Allah Taala, yang buruk daripada kelemahan diri nafsu hamba sendirilah. Kecek ni lagu tu lah. Tanya kecek tu kat lekung tak apa-apa. Kadang-kadang kena atas kepala orang pun rasa kata kat aku apa. Kita tak ada niat kata demo dak, tapi dah demo terasa tak ada arah. Maaf lah weh. Dah kan gitulah. Cuma nak royak nak faham kita menerai ya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi dah adanya anzir, adanya cara wi amare. Basyiran wa nazira, ada Nabi sebut dengan basyir, dengan berita-berita gembira syurga, nikmat-nikmat dalam apa ni kubur. Ada Allah Nabi SAW sebut tu kan. Nazir, dengan azab-azab. Tu supaya kita pun ada cara baik, ada cara orang panggil amare gapo. Mudah-mudahan menjadinya panduan untuk diri kita. Pakat doa lah untuk kesehatannya keluarga-keluarga kita, kesehatannya biar Allah Taala mengangkatnya bala ni. Ni tadilah sebut tu mana apa jadi Tuhan turun bala. Yang pertama kita sebut tu apa? Apabila hartanya beredar di antara tangan-tangan orang tertentu, harta negara, harta tengah. Kalau kampung atau kampung, kalau masjid atau masjid, duk berlaku di tangan orang-orang tertentu je. Tuhan turun bala selalu.
Yang keduanya apabila dia kata, dah kita mungkin balik, apabila lah amanah menjadi satu keuntungan, tanggungjawab orang tok kita jadi ketua ni, kita pun anggap ni satu benda boleh peluang untung ni. Jadi bala tu. Tuhan tu pun bala selalu dah. Ataupun dah apabila menjadikan zakat tu sebagai hutang denda. Oh zakat apalah kita letih-letih buat. Oh zakat. Tu berat dah. Dan yang keempat kita sebut ada nipaknya, apabila seorang lelaki taatnya kepada bini. Oh, taat bini. Gapo bukan taat guano, ikut nak bini nak. Tak lawan langsung, tak boleh. Dia panggil queen control. Dah. Empat perkara ni dulu kita sebut. InsyaAllah ada masa lagi malam esok ke malam bila ke. Mudah-mudahan kita akan dapat menghabiskan 15 perkara ni. Dah, dengan itulah. Dengan sudahi wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.